Tak, saya mau balik kepada film Mereka Terbang. Pasal saya nampak, saya bila saya nampak tu movie kan, saya rasa betul tidak apa ni message yang mau kasih menghina apa-apa. Memang dia quite wholesome juga. Ini satu protagonis yang mau find peace dengan mama dia yang sudah sakit kan. So I mean, bila saya nampak reaksi dari masyarakat-masyarakat kan yang send death threats kepada the director Kari Anwar dan nampak semua tim dia bukan dia satu orang Melayu, ada yang orang Cina, ada orang India juga involved dengan two team waktu film. So I mean, adakah kita sampai ni level yang film macam ni kan yang is supposed to be quite wholesome kan pun musuhkan lah. Sampai you hantar death threats, you make an enemy semua. Sampai ini spiral jadi macam ideologi untuk gunakan untuk politik. Ada nampak sudah ahli politik guna film ni untuk political mileage. Macam mana kita, ada Prof mention lah. So, kita budaya kita fokus dengan praktikal bukan ideologi kan. Tapi apa lagi yang boleh rationalize this sentiment Pak? Ya. Jadi salah satu aspek, sebelum saya jawab soalan tu, salah satu aspek yang memang saya nampak jelas sangat. Orang Melayu ni, dia cukup sayang kat Islam. Dia semayang ke tak semayang, tak tahulah. Dia baca Quran ke tak baca Quran, saya tak tahulah. Tapi dia memang sayang kat Islam. Jadi pantang tok nenek orang kata kalau orang insult. Jadi bila orang insult saja, dia nak bunuh lah. Dia nak pukul lah. Tambah dia nak rogol lagi. Macam mana boleh nak rogol orang, boleh jadi satu benda yang dapat pahala ke kalau rogol orang ni kan? Jadi saya cukup heran. Dan apabila kita tengok benda tu, teguran daripada mufti saya tak pernah nampak. Itu satu hal. Saya dah cek kepada sermon-sermon, dia tak ada pun yang saya nampak lah. Yang saya baca sermon ataupun khutbah tu yang mengata jangan kita, walaupun orang tu membuat macam nampak kesalahan, tapi kita janganlah sampai keterlaluan. Lebih hebat. Nak buat kata kita nak death threat dan sebagainya. Jadi polis nak ambil tindakan pun susah. Banyak yang buat death threat, rape threat dan sebagainya. Dan polis pun kadang-kadang saya pun tak tahu, kadang dia lambat nak ambil tindakan kan. Sebab dia pun orang Islam juga. Jadi ini orang yang hina Islam ni memang patutlah kan. Jadi attitude demikian. Jadi for some reason, the idea that kalau orang tu macam terinsult lah, macam KK Mat punya tu, wah kita tak apa kita react macam tu. Siapa yang ajar ni? Siapa yang ajar macam tu? Ini satu soalan. Jadi kalau kita tengok kurikulum kita, dia memang dia tidak mengajar tentang kasih sayang, tidak ajar tentang toleransi, tidak ajar tentang kita berdialog, tidak ajar tentang kita untuk mencari penyelesaian secara aman. Cara dia, kita lawan, kita bunuh. Dan kalau kita mati, kita syahid. Senang je nak masuk syurga. Dia jadi macam tu. That's why kalau IS tu attack Manchester stadium yang penuh dengan orang awam, budak-budak, pergi attack macam gay punya night club lah apa semua tu kan, tak ada siapa pun yang menunjukkan orang kata apa kesian dan sebagainya. Yang pasal Charlie Hebdo tu yang dia lukis gambar Nabi, terus pergi tembak. Di dalam Quran dia kata kalau kamu berjumpa orang-orang yang bercakap tentang benda yang tak senonoh ni, tinggalkan mereka. Dan apabila mereka kembali kepada bercakap benda yang baik, kembali. Itu saja. Tak ada pun. Dan dalam Quran kata kamu nak jadi orang Islam yang baik, patutlah kamu tolong orang miskin, orang anak yatim. Tak ada pun kata tolong jaga nama Nabi, nama Allah tu kita kena jaga. Tak ada pun dekat situ. Jadi budaya sedemikian tu telah datang daripada satu pendidikan yang mengajak kita, itu yang kata bermusuhan. Sebab kita kata kita ni Islam dan orang yang bukan Islam ni dia musuh. Walaupun mungkin dia tak gunakan perkataan tu, tapi macam-macam lah orang bukan Islam ni kotor lah, orang Islam ni macam haiwan lah. Ini telah disebutkan oleh ahli-ahli politik dan sebagainya. Orang bukan Islam ni kaki judi lah, kaki rasuah lah, yang masuk penjara banyak orang Islam, tapi orang bukan Islam jugalah yang yang dikatakan sedemikian. Jadi cara pendidikan begini must stop, and I'm sure Anwar Ibrahim yang saya kenal dia tak macam tu. Tapi yang lain-lain ni, yang memang ustaz-ustaz ni, okey, banyakkanlah ustaz-ustaz ni, sebab cara pendidikan mereka macam tu.
mereka mengajar dengan cara dari sudut mereka itulah cara untuk protect Islam. Ya, okey lah, tapi dia tak sedar mungkin bahawa cara dia ajar tu iaitu jangan kita mendekati. Macam saya pun check dengan khutbah Jumaat apa semua, dia tidak ada pun macam sharing of values tentang agama Kristian, tentang agama lain. Totally isolated. Jadi kalau saya check khutbah-khutbah negara lain yang Islam minoriti macam dekat Singapura, Singapura dalam isu Palestin, mufti dia tulis surat kepada rabbi. Kata saya doakan semoga orang Israel dan juga orang Islam dia buat satu macam orang kata apa compassion ataupun kasih mengasihi itu antara manusia. Yang kita ni orang Islam sajalah yang tu mati lantak dia lah. Jadi macam tu dia. Jadi memang banyak benda lah yang kita nak kena tengok dari sudut pendidikan Islam, dan saya harap mungkin Sabah dengan Sarawak boleh melihat dengan betul-betul, sebab saya tengok yang mengajar tu pun lebih kurang je. Sebab apa yang saya dapati daripada isu-isu yang telah berbangkit tentang Mazu statue dan sebagainya tu, saya dah dapat kesan bahawa ini dia orang ni lebih kurang je dan ikut tunggu masa je. Tunggu masa saja dia akan meletup. Saya bagi 10 tahun tapi saya reduce sekarang pada 5 tahun. Oh, that's very alarming Adi. Prospek yang kan. Prof bagi Sabah Sarawak 5 tahun saja. Prof, daripada isu-isu yang seperti tahun ni lah, kekemat, kalimah Allah, mostly lah 90% of this issue, justifikasi dia ialah membela agama. Do you agree ke? Adakah Prof bersetuju agama Islam itu perlu dibela? Especially by pemuda UMNO ke, pemuda PAS ke, diorang ni lah pembela agama. Agama yang dah wujud 1600 tahun akan dibela daripada pemuda UMNO di Melaka. Inikah konteks yang betul? Jadi ini satu perkara yang cukup penting, yang dikatakan what I call the war mentality. Jadi kita anggapkan isu-isu perbalahan politik, perbalahan ataupun ketidakfahaman sosial seperti peperangan. Jadi apa-apa yang beza, kita nak perang. Jadi di situlah timbulnya defending Islam, macam defending Rasulullah berperang dengan kaum-kaum musyrikin daripada Mekah, macam yang dikatakan the Crusade War, orang Islam lawan dengan orang Kristian. Jadi mentality itu sekarang berpindah kepada sosial dan politik tu yang baca kunut nazilah tu. Jadi that's what I call the war mindset. Alright? Jadi the war mindset ni cukup mudah penetrate kepada budak-budak muda, yang tenaga dia panas dan sebagainya. Kan semayang pun tak semayang, baca buku pun tak baca, kan? Tak ada, tapi dia memang nak gaduh je lah. Sebab dia ramai, dia beranilah gaduh. Cuba dia gaduh dekat Singapura ataupun dekat New Zealand dan sebagainya. Macam apa yang berlaku sekarang dekat UK ni pun satu hal juga. Kan? Jadi sebab dia dalam majoriti, orang Penang kata dia kahak lah. Kahak tu maknanya arrogant, semacam. Okay? So di sini saya punya pandangan, kalaulah ada satu situasi, contohnya lah kekemat tu, kita tanyalah dulu, you ni betul ke buat macam tu? Satu. Kedua, kita check lah background orang tu. Kan? Dia pernah hina Islam ke? Dia ni kerja menghina Islam ke? Jadi kita tak boleh ke cakap baik-baik? Saya rasa agak bersedih hati kerana kekemat telah menunjukkan satu stokin yang ada mempunyai perkataan Allah. Saya harap majikan ataupun pemilik mengambil tindakan kerana ini adalah suatu sensitif. Ni kamu kena minta maaf, kamu kena ini, kamu apa kerja ni? Ini adab mana ni datang ni? Rupanya itu memang adab yang menjadi satu mainstream. Bila kita tengok ahli-ahli politik kita buat macam tu, yang social media ni lagilah yang jenis tak reti pun. Okey, yang bagi komen semua tu tak tahu yang dia berdosa. Yang cakap hina pasal saya, dia tak tengok CV saya 170 muka surat sampai boleh jadi buku.
Kan? Dia tak tahu saya dah tulis 1000 artikel dalam media, belum lagi jurnal saya. Dia tak tengok saya dah publish 60 buah buku. Apa yang dia nak cakap? Dia tak tengok buku-buku yang saya baca. Hadis-hadis tafsir-tafsir Al-Quran dan juga pengalaman saya dengan bukan Islam dan wacana-wacana yang telah beratus-ratus. Senang saja cakap apalah dia tahu, amboi. Kan? Jadi ini orang tak faham agama sendiri. Jangan hina orang satu. Dan jangan kritik seseorang tu tanpa kita tahu latar belakang dia. Jadi adab macam ni tak diajar. Selagi dia cakap keluar sikit je daripada apa yang kita faham, musuh. Kena baca kunut nazilah kat dia. Jadi macam tu. Jadi ataupun kalau dia bukan Islam, kafir harbi. Kan? Jadi this kind of war mindset, itu nama dia war mindset, yang sedihnya tak dapat teguran. Daripada mufti tak dapat teguran. Daripada profesor Islam lagi senyap. Jadi macam mana kita nak membudayakan wisdom of speech ataupun berucap dan berbahas secara beradab? Macam mana kita nak adakan? Kalau orang macam Akmal Saleh ataupun macam Hadi Awang dinaikkan, Sanusi yang dekat Kedah tu jadi hero lagi. Kan, memberikan dia orang penting kata emboldening, memberi dia satu orang kata semangat nak bagi jadi kurang ajar lagi. Perkataan kurang ajar tu pun dah jadi tak ada makna pun. Dekat Sultan Selangor lagi tu? Yalah, itu Sultan Selangor, tetapi yang pentingnya tu bila kita kata rakyat Malaysia yang lain ni semuanya kafir harbi, itu saya rasa lagi teruk. Kan? Dia cuma Perli je Sultan Selangor, yang lain ni dia telah declare orang-orang ni boleh dibunuh. Sebab itulah maknanya kafir harbi. Siddiq Fazil, arwah Siddiq Fazil, iaitu seorang scholar dan juga pengasas salah satu rakan Anwar Ibrahim, mengatakan bahawa di dalam keadaan ini kita tidak boleh lagi menggunakan ekspresi seperti kafir harbi dan ekspresi seperti zimmi, di mana kita adalah satu negara dan kita patut guna perkataan al-mawadnun, maknanya citizen atau warga negara. Dan ditambahkan je lagi bahawa dia kata kita ni adalah bersaudara dari sudut agama, kalau kita sesama Islam, tapi kita juga bersaudara dengan orang-orang bukan Islam di dalam negara kita sebagai persaudaraan negara, nation. Dan last sekali kita bersaudara dengan seluruh manusia sebagai persaudaraan insan, iaitu humanity. Tak cantik ke tu? Daripada nak bergaduh daripada pagi sampai petang sampai malam, kan? Dan kita pun tengok orang kata bapa borek anak rintik ke macam mana, kan? Jadi dia punya pemimpin macam tu dan social media macam tu, dan tidak ada orang yang menegur. Okey, menegur, nak ambil tindakan satu hal lah. Tapi yang menegur bagi saya tak payahlah. Kalau macam tu nak ambil tindakan masuk penjara dan sebagainya, tak perlu. Macam katakanlah betul kamu tak suka mentega terbang, cakaplah elok-elok. Tak boleh cakap ke susun kata-kata tu? Kamu belajar kat mana? Tak pernah pergi universiti, suruh orang lain lah tulis. Okey, jadi jadi kita kena susun kata-kata tu supaya kita bentangkan dia dengan cara baik. Tak boleh ke kita nak bergaduh dulu? Orang kata shoot first, ask question later. Jadi this is the way yang kita macam ni teruk lah kita. Kita tengok perbalahan dengan Sanusi dengan Menteri Tiong pelancongan. Menteri Pelancongan. Apa ni? Jadi this budaya ni tak baiklah, kan? Jadi tapi siapa yang nak cakap tak baik tu? Saya duk tengok bila jadi benda-benda macam tu, dia kata tokong muka dia macam tokong perut buncit, dia menghina, kan? Tak ada siapa yang tegur pun. Tak ada siapa yang tegur yang saya nampak. Mufti ke, mufti ni hebat kalau ada orang lain buat macam ni tu, dia cepat lah. Tapi kalau isu tu kena pada orang bukan Islam, dia senyap je. Jadi di situ saya rasa problem.